Lintas langsung negeri-negeri, kita mulakan dengan laporan dari negeri Selangor. Kita akan bersama dengan Samsia Samsi untuk butiran lanjut. Silakan Samsia. Terima kasih penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Bekalan air terputus akibat penutupan loji rawatan air LRA Semenyih akibat pencemaran bukan perkara baru. Tahun ini saja 3 kali bekalan air terputus disebabkan perkara sama hingga menjejaskan aktiviti harian penduduk di sekitar Hulu Langat. Saya umur 52 tahun. Sebab saya nak bagi tahu umur, disebab ini ada macam mana? Dia bersangkut paut dengan masalah air. Umur saya nak tanya sesuai tak saya nak mengangkat air daripada bawah ke tingkat atas, ke tingkat 4. Sesuai ke tak sesuai? Ini boleh tanya daripada keadaan waras lah. Otak yang waras, dia akan bagi tahu benda ni tentu tak sesuai. Orang tua macam saya nak mengangkat air daripada bawah naik ke atas. Hari-hari, siang, malam, pagi, petang. Memang susahlah nak mandi, nak membasuh apa semua budak-budak sekolah. Memang susah. Itu luahan penduduk Semenyih yang tidak tahan dengan isu ketiadaan air. Dalam tahun ini sahaja, 3 kali insiden terputus bekalan air di Selangor berikutan penutupan LRA Sungai Semenyih dan terbaharu pada 22 September lalu. Kerajaan negeri perlu serius dalam menangani isu air ini. Jangan bagi rakyat Selangor derita lah. Kan? Kalau benar peduli rakyat, tolong turun padang. Tolong tengok apa atasi, terangkan. Dan satu lagi, kalau urusan air ini bawah syabas. Tolonglah bagi notis awal. Saya percaya JAS mesti bagi tahu, okey ni sekarang ada bau, kita tengah trace. Dah tempat tahu kan? Bagilah notis awal. Jadi orang boleh tampung air. Adun Semenyih, Datuk Johan Abdul Aziz berkata, beliau sekali lagi akan membawa masalah itu ke sidang Dewan Undangan Negeri Selangor hujung bulan ini, walaupun ianya telah dibangkitkan setiap kali bersidang. Ketika melawat Sungai Semenyih dan muka Sauk Semenyih di Dengkil, beliau berkata, insiden terbaharu telah memberi kesan kepada 1.3 juta pengguna di Hulu Langat, Kuala Langat, Sepang dan Petaling Jaya. Lawatan tersebut turut disertai Adun Dengkil, Syahrul Muhammad Sharif dan Ketua Cawangan Jabatan Alam Sekitar Kajang, Saari Ahmad. Untuk jangka panjang, kerajaan negeri disaran menaik taraf loji sedia ada di Selangor bagi mengatasi masalah tersebut. Dianggarkan, kira-kira 300,000 penduduk di 240 kawasan perumahan di sekitar Semenyih terkesan dengan masalah itu yang berlarutan sejak 2008. Bukan sahaja tidak menerima bekalan, masalah kualiti air yang disalurkan juga tidak berkualiti. Beliau berharap kerajaan negeri ikhlas dalam menguruskan isu air di Selangor dan memastikan sumber air yang diterima penduduk adalah bekalan air yang sudah terawat. Penduduk Taman Perumahan dan Pangsapuri di Bandar Country Homes berdepan ancaman bahaya berikutan tindakan kenderaan berat yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat letak kenderaan. Walaupun papan amaran dan tanda larangan telah dipasang, namun mereka masih berdegil dan terus melanggar peraturan yang ditetapkan. Tinjauan kru RTM Selangor mendapati deretan lori memenuhi bahu jalan di Jalan Deseria, Bandar Country Home. Tindakan tersebut membahayakan penduduk terutama penunggang motosikal dan juga pelajar sekolah. Masalah penduduk yang dekat sini, lori kebanyakan bila petang, dia parking di tepi-tepi jalan, di kaki-kaki 5 jalan. Itu menyukarkan kepada penduduk untuk buat U-turn ataupun anak-anak untuk balik sekolah kan. Dia melintas jalan, kereta laju tak nampak. Mungkin ada kejadian terlanggar anak-anak lah. Penduduk juga mendakwa pemandu lori hanya mementingkan diri tanpa memperdulikan keselamatan penduduk. Lori ni tak nentu. Kadang-kadang paling banyak kadang sampai 15-20 lori diorang datang. Habis, kalau tengok keadaan sana tu bus stop pun dilanggarnya. Kami letakkan satu papan bot supaya jangan dilarang parking. Papan bot pun dilanggarnya habiskan. Selain isu keselamatan, penduduk turut berdepan masalah jalan rosak dan berlubang. After the vehicle lorries have been parked here,
most of the roads, the curb will be definitely damaged. So we hope that the relevant authorities will look into this matter lah. And also for the safety of the people who use the main road, especially school children and people who are turning out from the junction. Selain pihak berkuasa tempatan, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat turut digesa mengambil tindakan segera bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini. Jadi kita harap majlis dan juga SPAT mengambil tindakan ya, supaya mereka tidak menjadikan taman kita tempat parking kenderaan besar. Saya daripada itu kita nampak kan tepi-tepi jalan pun rosak. Ya, tanda-tanda kenderaan roda kenderaan yang besar ini. Jadi kalau terlalu tepi dia akan merosakkan longkang ya. Jadi rasa ini tidak sepatut berlaku. Ibu bapa pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kuala Selangor bimbang dengan keselamatan anak-anak mereka berikutan masalah mendapan dan keretakan teruk di beberapa struktur bangunan di sekolah itu. Kawasan dewan sekolah itu yang sering digunakan sebagai dewan peperiksaan utama paling teruk berdepan masalah itu. Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Kuala Selangor, Sarifuddin Mat Yusof berkata, masalah ini mula dikesan pada 2011 tetapi tidaklah seteruk sekarang. Ia perlu diberikan perhatian serius kerana bukan sahaja menimbulkan masalah kepada infrastruktur sekolah, bahkan keselamatan pelajar. Jadi harapan pihak PMEG supaya ada tindakan segera daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia supaya masalah ini dapat ditangani dengan segera. Lebih lagi dewan ini digunakan untuk beberapa majlis sekolah dan juga yang paling penting menjadi dewan peperiksaan bagi calon-calon PT3 dan juga SPM. Jadi kita sangat khawatir jika berlaku perkara yang tidak diingini semasa murid-murid dan juga guru berada di dalam dewan sekolah. Masalah mendapan ini juga menyebabkan paip dalam tanah pecah dan longkang yang rosak menyebabkan aliran air tidak berfungsi dengan sempurna. Saya harap pihak-pihak yang bertanggungjawab perlu do something with these things. Sebab kita tak nak ada kemalangan jiwa atau apa-apa yang tak elok akan terjadi pada anak-anak kita kat sekolah ni. Saya rasa masalah ni dah berlarutan daripada anak saya bersekolah di sini tahun 2011. Waktu sekolah ini dibuka lah. Beginilah keadaan dia yang kita lihat pada hari ini. Dengan berlaku mendapan yang agak serius lah. SMK Kuala Selangor siap dibina pada April 2011 dan mula beroperasi pada 4 Januari 2012 lalu yang mempunyai 900 murid. Kami akan paparkan reaksi pihak yang berkaitan dengan masalah sekolah ini dalam paparan akan datang. Sekian saja paparan berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Taufik di Angkasa Puri.